Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Sembang Kopi di dalam segmen kisah seram kita. So di dalam segmen ni aku akan ceritakan dekat korang kisah-kisah seram yang dikongsikan kepada aku melalui email ataupun aku sendiri yang pernah melalui benda ni. So tanpa membuang masa lagi, mari saya ceritakan. Okay guys, cerita yang aku nak kongsikan dengan korang ni berlaku dalam sekitar 2014 tahun tu. Aku ingat lah tahun tu 2014. Aku betul-betul baru habis sekolah tu, umur 18 tahun. Aku bekerja waktu tu dekat Ion Rawang. So, aku balik Ion, balik daripada kerja Ion sebenarnya lambat, dalam pukul 10.30 macam tu. So, siapa yang pernah kerja bawang mesti tahu kan, balik pukul apa kan. So, balik daripada tu ada plan dengan keluarga aku untuk pergi makan lah dekat area, sebenarnya tak jauh sangat lah dengan Ion tu. So aku pun pergi, dan dia dekat juga dengan rumah aku. So dia tengah-tengah lah, sama ada dia Ion dengan rumah aku, ada kedai makan tu tengah-tengah. So aku pergi dengan parent aku. Masa tu ada parent aku, ada adik-beradik aku, and then ada nenek aku sekali. Waktu tu nenek aku ada. So lepas makan tu sekitar dekat pukul 12 jugalah. So aku gerak dulu sebab aku naik motor. Parents aku dia naik kereta. So aku gerak dulu naik motor. Sampai dekat depan rumah aku dapat call daripada makcik aku yang mengatakan minta tolong ambil pakcik aku daripada tolong ambil pakcik aku yang akan turun di KTM Kuang. Pada waktu tu dia kerja di bandar lah di KL. So dia akan naik ke KTM, akan turun di Kuang. So aku terfikir, alamak, siapa yang nak pergi ambil pakcik aku ni? Sebab jalan daripada rumah aku nak ke Kuang tu, nak ke KTM Kuang tu akan melalui jalan yang banyak tak ada lampu. And satu lagi, jalan tu jalan kampung. So bahaya lah sebenarnya kan. Tapi waktu tu, inilah aku nak cerita. Waktu tu umur aku 18 tahun. Kita tak terfikir sangat tau benda-benda lah macam gangguan-gangguan halus ni, kita tak terfikir sangat. So aku pun on je lah kan, siapa lagi nak ambil. So pakcik aku ni, aku gelar dia Acu. Aku nak pergi ambil Acu aku ni. Aku pun dah sampai tu, lepas call aku cakap aku dah fikir dah, aku cakap aku bergerak. So aku masuk, baru nak jalan, parents aku sampai naik kereta. So bapak aku tanya, nak pergi mana? Nak pergi ambil Acu dekat KTM Kuang, sebab Acu akan turun dekat situ. Bapak aku dia tanya aku 2 kali, Mat. 2 kali dia tanya aku, berani ke? Boleh ke? Dia tanya macam tu. So tapi aku tak terfikir apa-apa time tu. Semua aku macam boleh lah, bukannya jauh sangat. Aku terfikir macam tu lah. So aku pun salam bapak aku pun terus gerak. So dalam perjalanan aku nak pergi ke KTM Kuang ni, kan macam aku cakap tadi, lalu jalan-jalan yang memang tak ada lampu punya kan. Lepas tu jalan-jalan kampung. Aku akan melalui satu jalan di depan kawasan kampung ni. Aku tak boleh nak cakap lah kampung mana. Sebab jalan tu dah baru kalau tak silap aku, dekat area Kuang tu lah. So aku pun okey lah, aku pun jalan. Waktu tu jalan lama. Sekarang kalau kita pergi kat sana, jalan tu jalan baru. Dulu ada satu jalan lalu tepi lereng bukit tau. Dia macam kona gitu. So aku pun jalan. Aku macam tak adalah rasa tak sedar hati. Cuma kita terfikir kan, gelap ni. Tapi memandangkan pakcik aku tak ada siapa yang nak ambil. Aku dengan pakcik aku tu pun waktu tu aku rapat. So aku cakap, tak sampai hati, siapa lagi nak ambil kan. So aku pun tak apalah, aku pergi. Dalam perjalanan aku nak pergi, awal-awal tu tak ada apa-apa masalah. Tiba-tiba aku sampai dekat satu depan pintu gerbang kampung tu. Aku ada nampak satu kedai makan sebelah kanan aku. Okey, korang bayangkan aku dalam atas motor, dalam perjalanan, kedai tu sebelah kanan. So aku lepas je kedai tu, dia kedai sebelah kanan, sebelah kiri aku ada satu pintu gerbang. So gerbang kampung tu lah. So aku lepas je dua-dua ni, aku nampak depan aku, betul-betul kat depan aku ada macam asap putih, tapi macam jerebu lah, lebih boleh aku kata jerebu lah kan. Aku cakap, alamak, apa salah dia macam putih kat depan jerebu ni kan. Aku pun okey lah, aku pun langgar je. Lepas je aku lalu asap tu, aku nampak jalan yang aku lalu ni tegak tau. So aku macam tak ada masalah lah kan, tegak je. Tapi dalam aku tengah jalan, sorry guys. Okay, so dalam aku tengah jalan ni, aku nampak dekat sebelah kiri, dekat bahu jalan lah, tepi jalan ada satu susuk perempuan tau. Aku tak tahu dia siapa, aku
Aku tak tahu dia apa. Dia cuba nak tahan motor waktu tu. Aku ni tengah jalan. So aku tengah aku nampak ada macam, kalau kau tengok daripada sudut tepi, dia macam okey, ibarat macam korang tengah bawa motor ni, aku daripada sebelah sini aku tahan guna tangan sini. So korang tak nampak lah depan ni, korang just nampak tepi badan kan. So aku cakap, tengok daripada tepi, kita sebagai lelaki kita tahu ni mesti perempuan, sebab kita nampak bentuk dia, itu dia perempuan. So aku cakap, perempuan ni kenapa dia buat, dia tahan, maksud aku dia buat apa kat tepi jalan seorang-seorang ni kan. Okey, dalam kepala otak aku tak ada terfikir benda bukan-bukan ke apa ke, tak ada. Aku terfikir satu je, sama ada, bukan, maksud aku tak terfikir pun bab makhluk halus ke, ni aku tak nak sebut dah malam kan. So apa tu, aku tak terfikir pasal hantu ke apa ni, aku tak fikir. Cuma aku fikir, ini silap-silap kalau aku berhenti, kawan-kawan dia ada kat belakang, rompakan lah. Maksudnya pada aku, perempuan ni orang jahat lah. So aku pun jalan-jalan, tiba-tiba nak dekat sampai ke dia ni, jalan aku ni macam ada, macam orang kata apa, macam beralun tau. Jalan kampung, orang sini jalan kampung kan, macam ada satu part dia akan beralun kan. Bila beralun, lampu motor aku ni, daripada dia suluh di bahagian bawah, dia naik lah kan. So masa naik, aku mula-mula aku nampak cahaya aku di bawah. Maknanya paras dada dia ke bawah lah, macam tu. Atas aku tak nampak, tapi aku nampak lah rambut dia. So waktu lampu tu naik ke arah muka, dia pandang man. Dia pandang ke kanan, ke arah aku lah. Kat situ aku nampak lah muka dia yang aku boleh ingat lagi lah, sebab benda ni pun dah 2014 kan. Yang aku ingat lagi muka dia tu, mata dia merah, tapi kau tak nampak kelopak mata ni semua, tak ada. Dia just merah saja tau dekat situ. Tak ada apa pun, merah macam daging lah. Lepas tu dekat muka dia macam ada urat. Dan bila aku dah dekat, baru aku perasan yang depan bahagian baju dia pakai macam baju kebaya tau, kebaya lama warna putih. Rambut dia tak adalah panjang sangat, nak kata macam Kak Pon tu tak ada lah, parat-parat sini kan, parat-parat bagus ni. So aku tengok, baru aku perasan yang depan dia ni ada darah tau. Aku pun astagfirullahalazim, aku cakap, aku lintas lah, lepas lah dia kan. Lepas tu dalam beberapa second tu aku terfikir, apa yang aku nampak ni? Aku terfikir macam tu. Jadi aku pun biasalah macam kita naik motor kan, korang buat, aku rasa korang pun buat, kita akan tengok side mirror. Aku pun tengok side mirror kanan, gelap lah, tak nampak apa kat belakang. Just aku nampak jalan yang terpantul dengan lampu brek aku je. Motor lampu belakang kan, lampu merah tu, terpantul lampu brek tu, aku nampak okey, tak ada apa. Aku toleh kiri, dia tengah menyimpul, duduk belakang motor aku. Kaki dia dua-dua sebelah kiri tau. Korang faham kan cara orang lama punya duduk kan, macam tu. Dia duduk macam tu. Tapi yang buat aku aku rasa sampai sekarang, aku kalau cerita aku memang rasa takut. Dia boleh tengok dekat cermin tu. Aku tengah tengok cermin kiri, dia tengah tengok ni. So aku nampak muka dia. Aku pandang ke depan, astagfirullahalazim. Aku pandang ke depan, dia dah ada di depan. Dia dah duduk depan aku. Dia macam, tangan dia macam ni, macam buka kan, macam depa. Lepas tu dia macam menjerit tau, macam suara macam tu. Tapi engkau tahu jeritan tu bukan jeritan yang kuat. Sebab yang aku ingat sekarang ni, jeritan tu bukan satu jeritan yang kuat, tapi kau boleh tahu jeritan tu adalah jauh, bunyi jauh. Mungkin macam sayup tau, tapi kalau kau duduk jauh pun kau boleh dengar punya suara tu. Itu yang aku boleh describe lah, aku boleh ceritakan dekat korang. So bila aku dah nampak dia kat depan aku tu, memang macam kau langgar dinding, faham tak? Laju tau. Aku tengah bawa, aku pandang je depan, dia zup, dia macam menerpa ke arah depan aku. So memang aku jatuh lah. Kat situ aku jatuh guling. And then aku pun terfikir, aku tengok tangan aku dah koyak dah ni. Memang koyak. Aku pakai zon tangan kan tu, aku koyak kat tangan ni. Aku pun pandang keliling, gelap. Tiba-tiba dekat satu sudut, lampu motor aku dia tumbang kan.
motor aku tak mati. Jadi lampu dia tu menyala tau, menghala ke satu tempat. Dia berdiri di situ. Tapi yang herannya waktu tu aku tak ada rasa macam takut, tak ada. Aku macam blur tau. Korang faham tak? Korang baru jatuh, korang blur. Jadi aku nampak dia tu, dia macam lambai tau. Macam tu. Lambai macam tu. Aku pun cakap, Astagfirullahaladzim. Okay, so aku pun okey lah, tak apa. Lepas tu aku tak ingat dah apa yang berlaku, aku tak ingat. Sebab last aku ingat yang waktu tu dia lambai. Aku pun terus hilang lah. Bila aku sedar balik, daripada aku punya, yang aku sedar balik, aku dah berada di depan rumah. Waktu tu aku rumah teres tau. So korang tahu kan, rumah teres depan ada tembok buang sampah. Kalau korang tahu, kalau yang mana rumah teres kan, depan dia ada tembok buang sampah. Aku berdiri di situ, bersandar di situ. Sampaikan mak aku pun waktu tu mak aku keluar. Sebab mak aku tengok kenapa mak aku ni, yang mak aku cerita, mak aku kata mak aku dengar bunyi motor, tapi aku tak parking di tempat yang selalu aku parking. So mak aku cakap, kenapa anak aku ni kan, dia terfikir macam tu. Dia pun tengok di dekat sliding tu ada langsir kan. Jadi dia selak, dia tengok kat luar, aku berdiri dekat tempat sampah tu, tak masuk-masuk. Baju aku dah koyak. Mak aku nampak baju aku tu dah koyak. So tu yang mak aku, anak aku jatuh ke? Mak aku cakap macam tu. So mak aku pun bagi tahu bapak aku, buka pintu depan. Aku masih sandar kat situ lah. Lepas tu mak aku keluar, bapak aku keluar. Mak aku tanya, kenapa duduk sini? Lepas tu aku terus macam menangis tau. Aku menangis. Aku cakap, ada orang tumpang. Aku cakap macam tu. So mak aku terus tanya kan, siapa yang tumpang? Mak aku tanya. Aku just jawab benda tu je. Ada yang tumpang, aku cakap itu. Habis tu aku menangis lah. So bapak aku ni, dia nampak baju, dia terus pergi kat motor. Sebab motor waktu tu motor baru, Mat. Waktu tu motor baru. Jadi bapak aku terus pergi kat motor juga nak tengok keadaan motor tu. Tapi bapak aku pun heran juga, tak adalah nampak macam jatuh. Ini dia. Ini nanti di hujung cerita nanti korang akan tahu. So aku macam, bapak aku cakap, macam tak ada pun jatuh. Adalah sikit-sikit lekuk-lekuk sikit dekat macam pedal ke, itu ada lah. Tapi pedal waktu tu, motor Legenda, dia macam ada spring lah. Dia walaupun dia akan turun balik. Dia ada spring. And yang bengkok waktu tu, kalau tak silap aku, brake kaki di sebelah kanan ni, dia ternaik sikit. Dan di hujung throttle tu, dia ada cala lah. So aku cakap okey lah, lepas tu bapak aku dah tengok, mak aku dah papa aku bawa masuk dalam semua. Aku macam blur tau, kenapa ni? Kenapa tiba-tiba aku dekat rumah? Tadi aku macam dekat tengah jalan, aku cakap kan. So dalam aku tengah duk blur-blur ni, aku nampak benda yang tahan aku tadi masuk lalu pintu rumah aku. Kau masuk, kalau rumah aku tu kau masuk, waktu tu susunannya, aku masuk pintu, sebelah kiri aku akan ada sofa tau. So aku bersandar di sofa tu, tak duduk atas pun, aku duduk bawah. Aku je bersandar di sofa. Mak aku dah tanya-tanya sebab tangan dah koyak apa semua kan. So aku tengah ni, aku nampak, tapi aku tak boleh nak jerit. Aku tak boleh nak kata ada hantu, tak boleh. Aku tak boleh nak cakap. Mulut aku ni macam terkunci tau. Jadi aku nampak je dia lalu perlahan. Bapak dengan mak aku dah tengah tengok aku, dah tengah cek aku punya baju pun semua kan. So aku nampak dia masuk. Lepas tu dia masuk ke arah dapur. Sebenarnya rumah aku tu, kau masuk je, kalau pintu masuk, terus ada pintu pecah 3. Satu pintu dapur, satu pintu bilik air, ada satu lagi pintu masuk bilik belakang. Sekarang ni kita orang buat bilik laundry lah. So aku masuk, benda tu masuk. Lepas tu dan dia ke kanan, masuk ke arah dapur. Aku tengok pintu dapur tu, aku cakap dia kat dapur, aku cakap kan. Lepas tu keluar kepala tau dekat pintu dapur. Tapi bukan keluar macam kita tengah berdiri tu. Ibarat macam kata ada budak, kan. Daun pintu tu kau tengok belah bawah dia, ada kepala macam budak menjengah. Aku nampak adik aku yang nombor 5 tengah jengah aku. Senyum lah kat aku. So aku pun tengok tu, aku senyum.
Eh, Ain, aku cakap kan. Adik aku kata aku panggil dia Ain. Ain, aku cakap. Lepas tu mak aku dia tiba-tiba dia tepuk aku punya bahu kan. Dia kata, ketawa kat siapa ni? Senyum kat siapa? Bukan ketawa, senyum kat siapa ni? Mak aku cakap macam tu. Aku pun dekat, aku terus terpandang tangga rumah aku. Tangga rumah aku nak naik ke tingkat atas kan. Aku nampak kat tangga tu adik aku elok 3 orang tengah duduk dekat tangga. Yang nombor 5, yang nombor 4, yang nombor 3 tu paling kecil lah tu. Semua tengah pegang besi tu kan, besi tangga tu. Tengah tengok aku kenapa. Confuse lagi aku. Habis apa yang dekat dapur tadi? Siapa? Kalau bukan Ain tu siapa? Aku cakap dalam hati kan. Kenapa ni? Apa yang berlaku sebenarnya ni kan? Lepas tu makcik aku datang. Makcik aku yang Mak Ngah ni, yang makcik aku yang aku panggil ni Mak Ngah. Mak Ngah aku ni dengan nenek aku datang. So nenek aku macam boleh aku kata terkejut lah kan, sebab kita orang pun baru lepas balik seronok, lepas makan apa semua. Orang tua kan lagilah terkejut dengan cucu dia accident kan, jatuh motor malam. Aku pula kumpulan cucu sulung pula. So memang malam tu agak cemas lah. Tapi cerita ni tak berakhir di sini. Waktu makcik aku datang ni, makcik aku dah sembang bual dengan bapak dengan mak aku. Makcik aku dengan pakcik aku ni, Mak Ngah dengan Pak Ngah aku ni, dia kenal satu orang tau, duduk dekat kawasan taman dekat juga dengan rumah aku. Tapi taklah dekat sangat, boleh katakan dekat lah. So dekat dengan kawasan tempat aku tu ada satu orang yang boleh mengubatkan orang. Sebab kalau seingat aku, dia yang bawa. Mak Ngah aku dengan Pak Ngah aku ni yang bawa. Aku ni just duduk belakang dengan bapak aku lah. So waktu Mak Ngah aku tengah bercakap dengan nenek aku, dia berdiri depan aku tau. Dia membelakangi tangga, tapi laluan dia tu laluan juga nak ke dapur. Dia keluar daripada pintu dapur kan. Dia keluar daripada pintu dapur, benda tu dah yang aku cakap tadi, makhluk tu. Dia keluar daripada pintu dapur, dia terus duduk menyelit tau, duduk belakang makcik aku yang aku cakap Mak Ngah tadi. Aku pun pandang lah benda tu duduk belakang makcik aku baik. Jadi yang makcik aku ni terus macam takut tau. Dia macam kata, kenapa dia tengok Suzy kan? Dia kata, kenapa dia tengok Suzy? Dia cakap macam tu. Maksud makcik aku tu, akulah yang tengah tengok dia. Padahal aku bukan tengah tengok dia, aku tengah tengok benda yang berada di belakang dia. So aku pun bangun, makcik aku angkat, bapak aku angkat dengan pakcik aku masuk dalam kereta. Aku pergi berubat malam tu. So malam tu yang aku ingat, benda tu ikut aku dalam perjalanan aku nak pergi ke tempat tu. Aku tak tahu kenapa dia memang ikut aku dah. Aku tak tahu sampai sekarang, aku terfikir lah kan. Tapi memang tak nak lah jumpa kan. Kenapa dia ikut waktu dalam perjalanan aku nak pergi ni. Kau tahu aku duduk di belakang tau. So aku dengan bapak aku memang dah lalu waktu tu dah ngantuk kot, dah dekat pukul 12 lebih kan. Bapak aku dah macam dah letih dah, tapi tengok juga aku sebab aku dah terdiam kan. Aku tengah tengok ke bahagian sebelah tempat duduk pemandu, tempat duduk penumpang kan. So aku nampak dekat tepi, sebenarnya dekat tepi makcik aku tu, di luar pintu. Kau bayang di luar pintu dia tengah ikut kita orang yang dalam kereta. Faham tak? So aku tengok, dah lah dia ikut. Lepas tu dia pandang ke dalam kereta tau. Dia tengah tengok, tapi kereta bergerak ni, dia ikut je. Aku cakap, kalau sekarang ni lah aku terfikir, sekarang ni aku tengah cerita dekat orang semua ni, memang gigi juga dulu rumah aku. Seram baik keadaan tu. Sampai kat rumah yang aku cakap tadi, orang yang berubat tu, aku pun disuruh duduk. Waktu tu ramai orang sebenarnya. So aku ni kena tunggu turn lah kan. Tapi pakcik ni aku rasa dia tahu pun. Dia macam boleh rasa tau yang ada sesuatu dekat aku. So dia cakap dengan orang-orang kat situ, boleh tak nak ubatkan budak tu. Dia cakap gitu. Orang-orang kat sini macam kenapa dia tanya lah dekat pakcik tu kan. Pakcik tu dia saya tolong dulu kan. Tak apalah. So aku dapat masuk terus tau. And then aku disuruh duduk atas sejadah kan.
kaki melunjuk, dia pun baca, dia tepuk, dia pegang Quran dia kan. Tepuk. Aku diam, dalam masa yang sama dalam hati ni dia sebab ustaz tu kata berselawat, jangan tinggal selawat, istighfar. Aku pun istighfar dalam hati, selawat. Lepas tu pak cik ni dia tanya tau, kenapa, nampak apa ni, dia cakap macam tu. So aku just boleh jawab 3 benda waktu tu yang membuatkan aku ditertawakan dekat dalam rumah tu. Aku cakap dia ada dekat belakang, tiba-tiba dia dekat depan. Aku cakap macam tu. Sorry, 2 benda. Dia dekat belakang, tiba-tiba dia dekat depan. Kopi tu. Kat mana tadi? Okay. So aku cakap macam tu lah. So pakcik yang orang-orang dalam rumah tu terus ketawa lah, macam geli hati sebab jawapan aku macam tu. So diorang semua macam gelak-gelak kan. Lepas tu pakcik ni dia agaknya dia tahu ke aku pun tak tahu, sebab pakcik ni dia macam cool je cara dia. Dia cakap dekat orang ramai tu, kita ni orang tua kalau tengok pun terbeliak mata, apatah lagi budak-budak. Dia cakap aku lah waktu tu, mungkin dia nampak aku yelah muda kan, jadi dia panggil aku budak lah kan. Dia pun dah pangkat, kalau aku boleh panggil dia atuk kot sebab dia dah tua kan. So dia cakap kita yang orang tua ni pun terbeliak mata, apatah lagi budak-budak kan. Dia cakap macam tu. So orang kat situ terus diam lah. And then aku perasan waktu dia dah tengah tepuk-tepuk ni, aku perasan aku pandang kat luar pintu tau. Lepas tu pakcik ni tegur aku, tengok apa tu? Dia cakap tepuk. Sambil tu dia baca. Aku tengok depan pintu, benda tu tak boleh masuk. Ini salah satu apa orang cakap kuasa Allah lah Rumah tu memang ubat orang. So dia berdiri je depan pintu pagar, bukan pintu depan, pintu rumah tu bukan, pintu pagar kan. Rumah teres dia ada pintu, and then dia ada pagar luar kan. Dia duduk dekat pagar luar tu, dia tunggu, dia tengok je dalam. And then dalam beberapa ketika aku pun tak perasan dia dah tak ada. Dia dah tak ada dah dekat situ. And then lepas aku berubat apa semua, lepas aku berubat apa semua, dalam perjalanan balik dah tak ada dah. Gangguan apa semua dah tak ada. So sampai je aku dekat rumah, aku pun naik, and then nak tidur lah kan. Waktu tu tidur memang adik aku yang nombor 2 yang perempuan tu nangis-nangis lah, jaga aku sebab pertama kali aku jatuh motor waktu tu. Aku yang nombor 1 kan. So sedih lah dia pun jaga aku apa semua. Dalam masa aku sebenarnya aku nak tidur ni, lepas semua ni dah selesai lah, aku dah nak tidur ni sebenarnya, aku dapat dengar yang bapak aku angkat telefon tau. Bapak aku dapat call. Lepas tu tengah angkat telefon, ya ke? Oh, macam tu okey, tak apa. Nanti tengok macam mana. Lepas tu bapak aku pun tutup telefon. Lepas tu aku dengar lah bapak aku cakap dengan mak aku, and gugur waktu tu. So makcik aku yang makcik aku yang nunggu panggil dia cik kan. Makcik aku yang ada seorang makcik aku ni, dia mengandung time tu, and then dia gugur malam tu juga. Jadi tak bertimpa-timpa juga malam tu aku jatuh motor, dia pula gugur kan. Lepas tu selepas beberapa hari baru aku boleh bercakap tau. Aku boleh cerita. Kalau tak aku macam fobia, macam diam, macam bela pun ada. Aku pun tak tahu. Tapi dah selang beberapa hari tu aku pun cerita dengan pakcik aku yang ngacu tadi tu, yang aku nak patut ambil dia dekat KTM Kuang ni. Aku cakap dengan dia, Acu, sorry cu, abang ni jatuh motor tak dapat nak ambil. Tak apa. Acu pun tertidur, dia kata. Ya ke cu? Acu turun dekat mana? Dekat Rawang. Sebenarnya daripada bandar ni nak ke tempat aku, akan melalui tempat aku lah dulu, Kuang. Lepas tu baru akan berhenti di Rawang. Sekarang ni pakcik aku ni boleh tertidur dalam train. Tak pernah ada tertidur dalam train, dia cakap dengan aku. Dia boleh tertidur dan dia boleh terlepas sampai ke Rawang. Dan daripada Rawang dia ambil daripada Rawang ke daripada Kuang, maksudnya dia patah balik ke Kuang semula. Dia ambil teksi, dia balik sebab dia telefon nenek aku. Nenek aku bagi tahu yang aku jatuh motor waktu nak ambil dia. So dia ambil teksi je lah kan. Dan dia balik sampai rumah, dia pun dah selamat. Lepas tu dia dengar aku jatuh motor, dia pun pergi dekat motor. Ini dia cerita kat aku dia pergi dekat motor, dia nak basuh motor tengah siram air kan.
motor tak ada calar. Cuma ada pasir. Ada pasir dekat motor aku tu. So yang pakcik aku ni siram-siram, lepas tu dia kata, banyak pasir, Hanif ni jatuh atas pasir rasanya. Dia cakap macam tu lah kan. Dia siram-siram. Tapi dekat pasir tu, pakcik aku ni cakap ada tapak kaki budak kecil. Kau bayangkan kaki yang kecil ni ada dekat pasir-pasir dekat motor tu. And satu lagi benda yang aku terlepas, waktu aku balik, sebenarnya aku dah jatuh kan, aku dah tak ingat apa-apa. Aku sedar-sedar aku dah sampai rumah. Lepas tu aku cerita dekat mak aku, siapa hantar aku balik. Waktu aku tengah tangan dengan koyak tadi tu, aku tengah cerita dengan mak aku tengah sibuk tengok aku. Lepas aku nampak dia masuk dapur aku apa semua, aku tanya mak aku macam mana aku balik ke rumah. Mak aku cakap dengan aku, abang bawa motor sendiri ni, tahu tak? Mak aku cakap macam tu. Kuat lah, so dia macam tinggikan suara supaya aku ni macam sedar tak sedar macam tu kan. So aku cakap, aku bawa motor balik rumah. Aku terfikir, sebab last yang aku teringat aku jatuh je. Macam aku cakap korang tadi, aku tak ingat apa-apa pun. Selepas aku jatuh, aku nampak dia melambai dan aku, that's it. Terus aku tak ingat dah apa. Tahu-tahu dah sampai rumah. Yang aku cakap dengan kau, aku berdiri dekat depan tempat sampah tu. So aku terfikir sampai sekarang, even family aku pun, aku rasa kalau aku cerita benda ni, diorang pun akan terfikir siapa yang hantar aku balik. And satu lagi, macam mana rupa aku bawa motor tu. Dan kalau ada kereta atau motor yang berselisih dengan aku, apa yang dia nampak? So guys, kalau korang suka dengan cerita yang aku sampaikan kat korang tadi, aku hargai sangat kalau kau boleh bantu aku. Korang boleh bantu channel aku dengan tekan like, butang subscribe dan butang loceng supaya korang akan dapat update berkenaan dengan aku upload video lepas ni. Sebab aku ada banyak lagi video yang aku akan masukkan, pengalaman daripada rakan-rakan aku yang diorang email dekat aku akan share dengan korang. Dan aku sendiri secara personal pun aku ada 2 lagi kisah yang aku pernah lalui sepanjang hidup aku. Dan kalau korang nak share video, nak share apa-apa berkenaan pengalaman korang ke, video ke, gambar yang menyeramkan yang korang tertangkap sendiri ke, korang boleh email dekat aku. Email aku akan tinggalkan di description di bawah dan korang boleh check dekat sana. So itu saja guys. Terima kasih sebab sudi singgah ke channel aku, sudi tengok sampai habis video aku ni. Aku harap korang semua akan dimudahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.